Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi hangat tentang isu rasuah yang berlaku di Sabah. Mungkin Anda sudah mendengar berkaitan dengan ini. Tapi, adakah perkara ini akan membawa kepada satu lagi situasi yang lebih menggemparkan ramai pihak, termasuk pihak-pihak berkuasa dan kepimpinan politik seluruh Malaysia dan khususnya rakyat di negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan isu ini, Bung Mokhtar sebelum ini ada membuat kenyataan menggesa SPRM siasat adun Sabah yang dituduh rasuah. Selepas kenyataan Bung Mokhtar itu, ada juga berkata dan memberikan pandangan, adakah Bung Mokhtar mempunyai peluang dan harapan yang cerah untuk jadi Ketua Menteri Sabah sekiranya Ketua Menteri Sabah hari ini, Haji Jinor, ditumbangkan, Kerajaan Negeri GRS ditumbangkan kerana konspirasi politik yang melibatkan rasuah yang berlaku di Sabah pada hari ini. Saudara-saudara, rupanya ini yang berlaku kepada Bung Mokhtar. Mungkinkah ini menjadikan Bung Mokhtar tidak layak untuk menjadi Ketua Menteri Sabah? Bahkan, sehingga ada gesaan kepada Ketua Perhubungan UMNO Sabah itu untuk meletakkan jawatan. Saudara-saudara, satu perkongsian ataupun artikel daripada BH Online, Bung Mokhtar, isteri, diperintah bela diri, 3 tuduhan rasuah. Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dan isterinya, Datin Seri Zizi, AIZ Abdul Samad diperintahkan membela diri terhadap 3 tuduhan rasuah, membabitkan wang berjumlah RM2.8 juta, berhubung pelaburan RM150 juta Velcra dalam unit amanah Public Mutual Berhad. Panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan dipengerusikan Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim bersidang bersama-sama Datuk Muhammad Zaini Mazlan dan Datuk Norin Badarudin sebulat suara membuat perintah itu selepas membenarkan rayuan pendakwaan. Pendakwaan merayuh keputusan Mahkamah Tinggi pada 7 September tahun lalu yang melepas dan membebaskan pasangan itu selepas membenarkan permohonan mereka untuk menyemak keputusan Mahkamah Session pada 2 September 2022 yang memerintahkan mereka membela diri. Panel kemudian memerintahkan kes berkenaan dikembalikan ke Mahkamah Session bagi Bung Mokhtar dan Zizi membela diri terhadap 3 tuduhan terbabit. Dalam perkongsian artikel yang lain pula bertajuk NGO Gesa Bung Mokhtar letak jawatan pengerusi UMNO Sabah. Sebuah NGO menggesa Bung Mokhtar untuk meletakkan jawatan sebagai pengerusi UMNO Sabah selepas dia diperintah membela diri dalam kes rasuah bernilai RM2.8 juta. Berkaitan dengan ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati, adakah Bung Mokhtar berisiko untuk dikenakan tindakan undang-undang yang lebih teruk sehingga beliau boleh masuk penjara? Nah, itu menjadi pertanyaan dan persoalan orang ramai, khususnya di negeri Sabah. Saudara-saudara, adakah ini mematikan langkah Bung Mokhtar sekiranya beliau mempunyai cita-cita untuk jadi Ketua Menteri Sabah yang baru? Saudara puan, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, silakan terus bersama di dalam channel ini untuk mendapatkan isu hangat politik di Malaysia. Nah, saudara-saudara, bercakap tentang isu hangat politik. Rupanya,
baru-baru ini ramai yang berbual-bual, termasuk rekan-rekan sendiri, keluarga sendiri. Ada yang berkata, apa sebenarnya yang berlaku di Sabah berkaitan dengan 8 adun rasuah? Rakyat Malaysia, khususnya di negeri Sabah, akhirnya menjadikan ini satu cerita yang amat panas kerana ini melibatkan rasuah. Apatah lagi melibatkan wakil rakyat yang dipilih rakyat sendiri menjadi ahli Dewan Undangan Negeri, tetapi kenapa tiba-tiba terlibat dengan rasuah? Sudah pasti rakyat Malaysia, khususnya di negeri Sabah, mahu mengetahui apa sebenarnya yang berlaku. Dan kalau benar, mana-mana wakil rakyat yang terlibat dengan rasuah ini berkaitan dengan kes skandal rasuah di Sabah yang berlaku pada masa kini, sudah pasti rakyat di negeri Sabah mempunyai banyak pandangan, banyak komen. Nah, salah satu komen yang telah diletakkan di dalam channel ini melalui video adun bincang rasuah, melalui ulasan daripada channel ini. Ada yang kata, patutlah pampasan kami tak bayar. Rupanya tak ada duit sudah. Di komen yang kedua pula berkata, tangkap dan lucutkan jawatan serta merta mana-mana YB dan menteri-menteri terlibat rasuah. Komen yang ketiga pula berkata, tidak ada yang melemahkan. Bubar saja Dun Sabah. Dan komen yang seterusnya berkata, tangkap saja kalau ada rasuah. Saya nak highlight di sini adalah berkaitan dengan jawatan bagi ahli Dewan Undangan Negeri ini yang disebut ramai, dan juga bagi jawatan-jawatan mereka sebagai menteri, dan apa juga jawatan mereka di dalam kepimpinan politik di Malaysia. Adakah mereka berisiko untuk ditangkap, mereka berisiko untuk hilang jawatan dan sebagainya? Dan yang paling utama adalah, mungkinkah Ketua Menteri Sabah dan Timbalan Ketua Menteri Sabah ataupun mana-mana kepimpinan tertinggi Kabinet Kerajaan Negeri Sabah yang terlibat dengan rasuah ini, kalau memang benar mereka terlibat, patutkah mereka ditangkap ataupun dilucutkan jawatan mereka? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati semua. Rupanya masih lagi hangat tentang 5 wakil rakyat Parti Pembangkang. Sebelum ini kita mendengar ada wakil rakyat, ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri daripada kepimpinan Pembangkang yang telah berpaling tada menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Nah, ini adalah daripada Parti Bersatu, pimpinan pengerusi Perikatan Nasional sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, sebagai presiden parti tersebut. Ini adalah perkembangan terkini. Bersatu kini guna mahkamah untuk kosongkan 5 kerusi parlimen. Bersatu kini beralih langkah dengan menggunakan saluran mahkamah sivil untuk mengosongkan 5 kerusi parlimen selepas penyandangnya yang bertanding dan menang dalam PRU lalu memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Difailkan di Mahkamah Tinggi KL pada 15 November, saman pemula itu menyasarkan keputusan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul yang sebelum ini membenarkan 5 bekas anggota Bersatu mengekalkan kerusi mereka. 5 ahli parlimen tersebut ialah Syed Abu Husin, Hafiz Syed Abdul Fasal, Bukit Gantang, Zahari Kecik, Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim, Gua Musang, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsar, dan Dr. Zulkafli Hanafi, Tanjung Karang. Status satu lagi kerusi parlimen yang dimenangi, Suhaili Abdul Rahman di Labuan, belum diketahui, namun sedang berdepan dengan
tindakan sivil berasingan di Mahkamah Tinggi Shah Alam menerusi Saman Pemula itu bersatu mencabar keputusan Johari yang membenarkan 5 ahli parlimen terbabit mengekalkan kerusi mereka masing-masing di sebalik langkah mereka mengingkari kehendak parti. Nah, yang menjadi persoalan adalah berkaitan dengan isu ini. Keputusan Johari disampaikan kepada Bersatu dalam surat bertarik 9 Julai lalu. Persoalan yang utama adalah, adakah keputusan daripada Speaker Dewan ini bercanggah ataupun keputusan ini tidak adil? Dan sekiranya tidak adil, adakah beliau berisiko untuk terjejas status dan jawatannya sebagai Speaker Dewan? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, adakah lebih ramai lagi wakil rakyat daripada pembangkang Bersatu ataupun PN selepas ini yang mungkin akan mengikuti jejak langkah yang bersama dengan 5 ataupun beberapa wakil rakyat daripada Bersatu yang berpaling pada ini untuk menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Anwar. Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda?